Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, berkaitan dengan khilaf dan bagaimana kita menjaga adab ketika khilaf, saya suka sebutkan dua perkara yang kita kena jaga. Bukan sahaja di kalangan orang awam, demikian juga di kalangan orang yang mengajarkan agama dan sebagainya. Di peringkat yang lebih tinggi daripada itu, ada dua perkara yang kita perlu jaga dalam khilaf. Satu, perkara-perkara berkaitan dengan ilmu itu sendiri, dalam bidang akademik, ilmu itu sendiri. Dan yang kedua, perkara-perkara berkaitan dengan adab dan ketatasusiliaan ketika berlaku khilaf. Baik, saya nak mula dengan ilmu. Ini mungkin bidang saya lah, sebab saya mengajar pelajar sekolah, pelajar universiti tentang debat. So, dalam ilmu itu sendiri, satu kesalahan yang paling besar yang manusia buat apabila mereka khilaf adalah perkataan ni. Tuan-tuan ingat perkataan ni? At-talqin. Talqin. Alif, lam, ta, lam, qaf, ya, nun. Talqin. Yang kita dok baca dekat orang mati tu, itu kesalahan yang paling besar dalam akademik. Apa maksud talqin? Baik. Talqin ni ada banyak maksud. Satu, bila orang nak mati, kita pergi kata kat dia, La ilaha illallah. Dia pun dengar perkataan kita, lepas tu dia ikut, La ilaha illallah. Itu talqin. Satu lagi, bila orang dah mati, orang pergi kat kubur tu, orang akan kata, sekejap lagi akan datang dua makhluk kepada kamu, relax, jangan takut, jangan gentar, mereka ni bukan orang lain, geng kita juga. Bila mereka tanya, jawab elok-elok. Itu talqin juga. Talqin yang kedua. Baik. Talqin yang ketiga, dalam hadis. Ulama hadis yang dia ada buku hadis dan sebagainya, orang pergi masuk perkataan lain dalam buku tu. Orang pergi tambah nama rawi, orang pergi tambah perkataan, ataupun ingatan dia bercampur aduk, dia pergi tambah benda lain. Itu talqin juga. Ini talqin yang keempat yang saya nak cerita ni. Talqin yang keempat, dalam khilaf, talqin bererti kita bawa masuk sesuatu yang bukan daripada dia. Maksudnya orang tu tak cakap, tapi kita kata dia cakap. Itu talqin. Sebab tu bila orang nak mati, kita kata laqinu mautakum, ajarkan orang mati di kalangan kamu tu. Sebab kita nak bawa masuk perkataan tu kat dia. Begitu juga bila orang dah mati, laqinu, maksudnya kita nak habaq kat dia. Ini yang hang perlu jawab nanti dekat malaikat. Kalau dia boleh jawab lah. Yang keempat yang saya nak sebut, kesalahan besar dalam dunia akademik ataupun dalam khilaf adalah melakukan satu benda yang dinamakan at-talqin wa taqawul. Kita bawa masuk satu perkataan yang orang tu tak kata pun, lalu kita hentam dia. Dia tak kata benda tu, dia sebut benda lain, ada dekat-dekat lebih kurang sama, kita kata dia kata benda lain. Itu talqin dan taqawul. Daripada talqin dan taqawul, dia akan membawa kita kepada jenayah kedua yang dalam critical thinking mereka namakan straw man fallacy. Straw man, saya masuk bab lain ke ni? Okey, straw man fallacy ni macam ni. Kita projekkan seseorang dalam image yang lain, bukan image dia, image lain. Kemudian kita pergi hentam image lain tu yang bukan image dia. Itu straw man. Macam akhbar Denmark buat. Nabi SAW ada lebih daripada 4 isteri. Dia kata Nabi ini gila seks. Itu straw man. Ini kesalahan paling besar dalam khilaf. Tuan-tuan, kita kena jaga. Kita boleh berbeza pandangan, kita boleh berbeza mazhab, tapi jangan sampai kita buat benda ni, walaupun kita tak suka orang lain ataupun mazhab lain. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sebab kamu benci satu orang, kamu tak berlaku adil. Sebab tu, saya bagi contoh kan, baru-baru ni di Malaysia tersebar. Ada orang kata begini, dia kata, tengok Syekh Al-Albani. Dia kata, apabila isteri Nabi SAW, setelah kewafatan Rasulullah, isteri Nabi berasa sunyi. Lalu, dia kata beginilah, orang tu kata, Al-Albani kata, bila isteri Nabi berasa sunyi, biarkan kalau mereka nak bermesra dengan lelaki lain. Wa'iyadzubillah, perkataan yang cukup jahat. Dia kata Al-Albani sebut begitu. Hakikatnya, bila kita buka buku Al-Albani,
Ini contohlah. Al-Albani kata, adapun maksum tidaklah dipanjangkan kepada isteri Nabi. Maksum hanya untuk Rasul. Batu Nabi SAW sebut kepada Aisyah, in kunti aznabti dzamban fastaghfirillah atau kama qala, kalau kamu buat dosa minta ampun kepada Allah. Al-Albani kata isteri Nabi tidak maksum, tetapi Al-Quran telah mensucikan isteri-isteri Nabi SAW. Mereka tak maksum, tetapi Al-Quran bagi tahu kat kita depa tak berdosa dalam bab zina, tuduhan kepada Aisyah. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan tuduhan palsu itu sebahagian daripada kamu. Itu Al-Albani sebut, akademik biasa. Mai satu orang manusia ni, dia kata apa? Al-Albani kata, bila Nabi SAW wafat, isteri Nabi kesunyian, biarkan mereka nak bermesra dengan lelaki lain. Ini taqawul dan juga talqin yang tercela. Kita kena jaga. Khilaf boleh khilaf, tetapi ini jenayah paling besar dalam khilaf yang kita jangan buat. Itu kita kena sepakat. Yang pertama, adab di dalam khilaf, tak boleh ada taqawul, tak boleh ada talqin. Baik, itu berkaitan dengan ilmu. Yang kedua, berkaitan dengan adab. Tuan-tuan, adab ni lebih kepada pemilihan perkataan. Kita nak kata orang tu tak pandai. Ada orang bahasanya lunak, dia kata tak pandai. Ada orang bahasanya kasar sikit, dia kata jahil. Ada orang bahasanya lebih kasar, dia kata bodoh. Ada orang bahasanya lebih kasar, dia kata apa-apalah, bahasa-bahasa yang keras. Ini perbezaan yang letak kenalah pada tempat dia. Kalau orang tu dia buat silap satu, ataupun dia seorang imam besar, tak boleh kata dia bodoh. Ada orang kata mufti Perlis, baik kita apa? Dr. Mazli sebut apa ni? Baik kita panggil mufti anjing. Itu melampau. Tak bukan Dr. Mazli sebut. Ada orang sebut begitu. Khilaf tak boleh sampai begitu. Khilaf dengan orang tak boleh kata mu lah kafir. Ini melampau. Khilaf fashion apa macam tu. Tetapi kalau orang tu betul-betul bodoh, kita kena kata dia bodoh lah kot. Kalau dia betul-betul bodoh, kita nak kata apa? Sebab itu dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Jabir radhiyallahu anhu, satu ketika Jabir dia buka baju dia letak tepi. Lalu dia pakai kain daripada bahu ni sampai ke bawah. Lalu Jabir sembahyang. Ada satu orang yang dia tak tahu dia nak kena bahan dengan Jabir, dia mai tegur. Dia kata, "Tusalli fi thawbin wahidin?" Jabir, takkan sembahyang pakai satu baju ya? Apa kata Jabir radhiyallahu anhu? "Innama sana'tu dzalika liyarani ahmaq mithluka." Jabir kata, aku saja buat macam tu, pakai satu baju supaya ada satu bahalul macam hang tengok aku. Ahmak ni atas sikit pada bodoh dia cerita lah. Mana ada orang, hang ingat semua orang di zaman Nabi ada dua helai baju ke? Tak ada. Maksudnya kalau orang tu betul-betul tak cerdik, perkataan yang kasar sikit tu bolehlah guna. Saya nak sebut satu benda. Saya dengar inilah. Dulu 15 tahun lepas ni, masa saya pergi mengaji dengan Datuk Mufti, Datuk Mufti recommend satu buku, Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin. Kitab-kitab itu menulis tentang perihal orang-orang yang begitulah, pasien-pasien begitu. Al-Asma'i rahimahullah, seorang alim dalam bahasa Arab, dia sebut satu kaedah yang saya cukup suka kaedah dia. Al-Asma'i kata, "Idza aradta an ta'rif aqla rajulin fi majlisin wahid, fadrib lahu bihadithin la asla lahu. Fa in ra'aitahu asgha ilaihi wa qabilahu fa'lam annahu ahmaq. Wa in ankarahu fahuwa aqil." Tentu hafal kaedah ni. Kata Al-Asma'i, kalau kamu ingin mengetahui akal seorang lelaki di dalam satu majlis sahaja, maka lemparkanlah kepadanya satu perkataan yang tidak ada asal usul. Kalau kamu lihat dia macam seronok nak dengar dan dia menerima perkataan itu, maka ketahuilah dia ini adalah orang yang ahmak tadi yang kita gadah tu. Kalau dia mengingkari perkataan itu, dia ada akal. Jadi tuan-tuan, kalau nak test orang, buat gitu.
Kita jumpa siapa-siapa kan, kita bagi tahu, hantar dah aku boleh pegang 7,000 jin. Kalau dia kata kat kita, iya ke? Dia masuk kategori itulah. Kalau dia kata kat kita, merepek dia ni. Okey, dia okey. Bukan petua saya, petua Al-Asma'i rahimahullah. Baik. Itu berkaitan dengan pemilihan perkataan. Jangan terburu-buru pilih perkataan yang kasar, perkataan yang tak kena pada orang, dan kita kena raikan budaya juga. Ada perkataan pada kita dengar macam jahat bila khilaf sebut begitu, tapi pada orang lain mungkin biasa. Jadi kena raikan setempat. Baik, itu kalau kita baca dalam hadis kan, hadis Bukhari ataupun Muslim saya ingat saya, apabila Safiyah radhiyallahu anha bagi tahu kat Nabi SAW, aku belum tawaf wada' lagi. Tak, macam mana nak keluar daripada Mekah? Apa Nabi kata? Aqra halqa. Aqra halqa pada pandangan Arab jahiliyah maksudnya alamak, macam tu lah. Itu maksudnya. Tetapi di sudut bahasa, aqra halqa maksudnya mandullah engkau dan botaklah kepala engkau. Tapi itu bukan maksudnya. Yang dimaksudkan Allah, macam tu. Alamak. Jadi bahasa ini dinilai berdasarkan situasi. Bila kita hidup dalam satu keadaan yang bahasa-bahasa tertentu para asatizah tak guna, ulama tak guna, kita tak boleh guna. Bahasa-bahasa jalanan di dalam memaki hamun orang, kita tak boleh guna. Itu berkaitan dengan adab dan tata susila apabila berlaku khilaf. Bila kita berbeza pandangan dengan orang lain. Dan bagaimana sekalipun kita berbeza pandangan dan sebagainya, itu tidak boleh membawa kepada maki hamun orang lain. Selagi mana orang itu akidahnya sama dengan kita, tak boleh maki hamun dia. Ini penting. Dia tak cerdik, kita kata dia tak cerdik. Dia salah, kita kata dia salah. Kita tak boleh kata dia babi ke, anjing ke, khinzir ke, tak boleh. Sampai ke tahap tu tak boleh. Di dalam bab berkaitan dengan khilaf. Saya teringat dulu dalam kelas dengan Dr. Abu Lais. Dia ceritalah, saja cerita. Dia cerita, orang Arab ni bila nak maki orang, dia akan guna perkataan yang kasar. Dia akan kata himar, keldai. Dia ceritakan itu budaya Arab yang maki orang dia keras, himar. Kemudian dia tanya, kamu Melayu ada apa? Kalau kamu maki orang, kamu kata apa? Kami kata, Ustaz, kami maki orang, kami tak kata himar, kami kata babi. Dia kata lagi teruk. Bahasa kena jagalah. Ini contoh, itu kena dijaga. Saya nak tutup yang terakhir ini dengan satu perkataan yang diungkapkan oleh Az-Zahabi rahimahullah. Az-Zahabi dia menyampaikan satu riwayat daripada Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ketika dekat dengan detik kematian dia, Abu Hasan Al-Asy'ari kata, akhir perkataan aku tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan orang Islam. Seorang pun aku tak kafirkan, kata Az-Zahabi. Kemudian kata Az-Zahabi, aku mendengar guru aku Ibnu Taimiyah menyebutkan benda yang sama. Seorang pun di kalangan ahli qiblah aku tidak kafirkan dia. Kerana Nabi SAW beri jaminan, sesiapa yang menjaga wuduknya, dia Muslim. Itu kata Ibnu Taimiyah. Kemudian kata Az-Zahabi, wa ala dinihima atadayyan. Dan aku mengikut pegangan mereka berdua, Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Ibnu Taimiyah. Jadi begitulah berkaitan dengan khilaf. Boleh berbeza. Yang pertama saya nak simpulkan, jangan sekali-kali ada at-taqawul wat-talqin. Ingat perkataan talqin, jangan buat sekali-sekali. Dan yang kedua, bahasa yang diungkapkan kita kena berhati-hati. Kalau orang tu layak menerima bahasa yang buruk, berikan kepada dia. Tapi jangan terlampau sehingga memaki hamun dia dan sebagainya. Kalau orang tu tidak layak menerima bahasa yang buruk, jangan maki dia. Gunalah bahasa yang ala kadar. Sebab akhirnya, yang terakhir, akhirnya orang yang naik dan orang yang turun, akhlak memberi kesan.
Sebab itu tuan-tuan, tadi kan Ustaz Mazli sebut tentang Ibn Arabi. Ibn Arabi seorang alim besar dalam mazhab Maliki yang telah mengkritik Ibn Hazmin Al-Andalusi. Kritikan dia keras. Antara sebab dia kritik, sebab Ibn Hazmin ini bahasa dia pun kasar. Dia hentam orang betul-betul. Semua mazhab dia bubuh semua. Ibn Arabi hentam dia balik. Kerana kekasaran Ibn Hazmin ini, di atas ketokohan dia yang tinggi, hatta kalau nilai di sudut ijtihad baru, saya kira mungkin dia melebihi Ibn Arabi ataupun Ibn Qudamah ataupun Al-Mawardi. Ijtihad baru dia banyak, tetapi mungkin kerana bahasanya yang kasar, keras di dalam menikam orang lain, maka dia seolah-olah ditinggalkan, namanya sudah tidak disebut. Jadi itulah untuk peringatan kita bersama, adab dan tata susila itu kita jaga. Dan mudah-mudahan, sebab bila kita berbeza dengan orang tu boleh mengakhiri hidupnya sebagai, boleh jadi dia Abu Sufyan, boleh jadi dia Abu Jahal. Dua-dua hardcore memusuhi Nabi, fighter kuat lawan dengan Nabi. Akhirnya Abu Sufyan memeluk Islam dan kedudukan dia tinggi. Akhirnya Abu Jahal mati awal, kedudukan dia buruk. Kita tak tahu orang yang kita kutuk, orang yang kita serang tu siapa. Mungkin last-last dia jadi baik, wallahu a'lam. Tapi kalau dia cakap benda-benda buruk, macam dia sebut kat isteri Nabi tadi, perkataan tu kita akan hentam, serang dan lawan dia kerana perkataan itu keji dan hina. Wallahu ta'ala a'lam.